Isu cincin ni kenapa yang saya nak buat risalah? Sebab isu cincin ni ramai orang keliru, ramai orang tak faham. Saya pergi ke Sabah, daripada makcik jual ikan bakar disandarkan, cerita cincin. Lepas tu makcik ni boleh tanya apa? Makcik ni tanya, cikgu kenapa tak buat laporan SPRM? Makcik ni sebab dia baca utusan Malaysia. Sampailah saya naik, saya tak nak sebut syarikat penerbangan, kita landing. Landing tu kita keluar lambat, dan kita sempat jumpa dia punya pilot, seorang lelaki, seorang perempuan. Cantik perempuan tu pilot, mana hebat wanita sekarang dah jadi pilot. Landing tu pun smooth je hari tu. Dia tanya, bila dia tanya pergi mana ramai-ramai, kita kata Solidariti Anak Muda Malaysia buat lawatan ke Sabah. Oh, SMM tu yang Cikgu Bat punya. Saya kata bukanlah Cikgu Bat punya. Dia kata kian salam dengan Cikgu Bat. Saya kata saya lah Cikgu Bat. Rosan tak tahulah, dia ingat Cikgu Bat ni handsome macam mana tokoh dia kan. Roman macam tu dia handsome lah juga kan. Dia pun tanya, dia kata apa? Cincin macam mana? Daripada makcik jual ikan bakar sampailah ke pilot kapal terbang, tanya pasal cincin. Jadi oleh kerana banyak maklumat keliru, dan yang terbaru sekali apa dia? Menteri jawab dalam parlimen. Menteri jawab dalam parlimen, menteri kata apa? Pertama sekali, sah cincin tu masuk. Mana ada lah. Yang kedua, cincin tu memang wujudlah dia masuk. Yang kedua ialah cincin itu telah keluar balik. Maknanya menteri, siapa asuh menteri pelancongan kita ni? Eng Yen Yen. Mana Eng Yen Yen ni memang pandai, hebat dia, tak salah. Dia buat website harga mahal, dia buat Facebook harga mahal, tak salah Kak Ji. Sebab kenapa? Bukan saja manusia datang melancong ke Malaysia, cincin pun datang cuti di Malaysia. Kenapa cincin tu masuk? Saja dia nak melancong kan? Jadi saudara, saya nak terang betul-betul bab cincin ini. Selepas ini saudara boleh miliki risalah ini. Pertama sekali kita kena faham bahawa negara ini diambang, bukan diambang, dah masuk zon kehancuran. Sebab apa? Sebab ingat Filipina. Dulu Filipina sama taraf dengan kita. Kenapa sekarang Filipina tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba tak boleh recover hutang yang banyak? Kerana satu ketika dulu Filipina pernah ada first lady nama Imelda Rosma. Tak, Imelda Marcos. Salah, Imelda Marcos. Saudara, dikabarkan dalam buku, dilaporkan dalam banyak laporan. Apa dia? Imelda ni dia punya kasut ada saudara, satu bangunan kasut dia. Tapi hebat lagi kita, sebab first lady kita saudara, dia bukan kata kasut satu bangunan, cukup satu almari kasut, harga sama dengan kasut satu bangunan. Saya sebut dengan jelas, saya cerita dan saudara eksklusif, saudara nak dengar pasal cincin. Pertama, saya dihubungi oleh pegawai kastam pada 8 hari bulan Julai. 9 Julai bersih, jangan nak masuk ke Kuala Lumpur tu payah. Saya disenaraikan antara orang tak boleh masuk Kuala Lumpur. Dia pergi tampal depan rumah mak saya, senarai tak boleh masuk Kuala Lumpur, ada nama saya. Macamlah abah yang punya Kuala Lumpur kan. Tapi nak masuk tu payah. Dah nak masuk, dia telefon, nak jumpa hari ni juga cikgu, dia kata. Jadi nak keluar lagi satu bayar. Keluar juga pergi pejabat. Akhirnya saudara, ketika duduk, antara komunikasi yang dibuat ialah dia kata hampir majoriti pegawai kastam dah muak dan bosan dengan rejim yang ada ini. Kerana diorang nampak sendiri bagaimana kemasukan barang-barang mahal, mewah yang dibawa masuk dengan selamba dia oleh menteri dan keluarga menteri dalam keadaan rakyat susah. Dia tanya saya, cikgu, baru ni masuk kain, dia tanya, kain satu gulung, cikgu agak-agak berapa? Saya kata puak-puak lanun ni kalau bawa masuk kain paling kurang satu gulung ni 2-300 ribu. Dia kata, cikgu percaya atau tidak kalau saya sebut ada segulung kain masuk harga 7 juta ringgit Malaysia. Sebab dia pergi beli dekat negara di Eropah itu, dia siap beli dan dia blok. Dia suruh syarikat tu hentikan kain ni, jangan buat lagi, sebab dia nak pakai eksklusif. Saya kata, saya dah tengah. Dia kata, cikgu, cincin, kalau cincin
masuk ke Malaysia ni, cikgu ingat berapa lebih kurang satu bentuk? Saya kata kalau kain 7 juta, cincin 10 juta lah kot. Dia kata kalau 10 juta boleh cium tangan lagi cikgu. Dia tunjuk saya borang custom. Borang custom tersebut tertera secara nilai 24.45 juta ringgit Malaysia. Dia tunjuk saya, dia terangkan borang custom tu tertera di kotak penerima. Kotak penerima custom itu, apa pun ada nama apa? Datin Seri Paduka Rosmah Mansur. Dia bagi saya borang tu, dia minta saya dedahkan. Saya kata baik, insyaAllah saya akan cuba. Tapi dia nasihat saya, dia kata cikgu, kita orang custom sendiri pernah buat laporan SPRM tentang beberapa perkara, tapi mereka sendiri kecewa kerana akhirnya data custom itu ada yang di-delete borang dia. Saya kata habis kalau borang saya ni delete macam mana? Kan? Dia kata cikgu, saya ambil tanggungjawab. Dia pusing monitor dia, dia suruh saya ambil gambar monitor. Gambar sistem monitor custom tu dia tak boleh keluar kat cyber cafe, dia tak boleh keluar kat bank, dia tak boleh keluar kat pejabat pertanian, dia keluar di tempat custom punya sistem tu lah. Saya ambil perap, dia keluar banyak muka surat, dia suruh ambil. Lepas tu dia downloadkan beberapa benda dengan berbagai borang, dia bagi. Dia kata cikgu, ini saya boleh bantu demi negara. Dia kata dia bukan, dia kata dia takut untuk ke depan, bukan kerana apa. Saya kata tak apalah, faham, nanti kerja kena buang anak bini tak. Dia kata sebab dia orang ni terikat dengan OSA. OSA ni bukan setakat kena buang kerja, dia boleh kena penjara. Ni mereka ni, kamu kunci pegawai-pegawai kerajaan yang tahu mengenai rasuah dan sebagainya dengan undang-undang mengarut yang melindungi rasuah. Kerana itu saudara, dia minta kita dedah. 8 hari bulan malam saya di Taman Lewa. Malam itu lebih berapa ribu ramai kawan-kawan kita di sana, yang ada di Taman Lewa. Saya dedah cincin ini. Selepas saya dedah, internet pun pick up. Bila internet pick up, saudara, orang UMNO kata apa? Pertama sekali dia kata, saya pembohong. Memang kerja Cikgu Bat menipu. Sebab apa? Masuk akal ke cincin 24 juta? Bukan kata masuk akal dia, akal saya pun tak masuk. 24 juta. Yang kedua dia kata apa? Borang custom saya, gambar dan sebagainya ini semua menipu. Baik, 9, tak boleh lah nak pergi buat rekod cepat sebab 9 hari bulan nak pergi demo. Lepas tu dah letih 1 hari lepas demo. Lepas tu saudara, 13 hari bulan saya tampil, 13 bulan Julai saya tampil di SPRM Pulau Pinang. Untuk apa? Untuk serahkan sebahagian daripada dokumen. Saya pergi SPRM Pulau Pinang, saya serah dokumen yang saya ada. Antara yang saya ada, saya serah. Kalau saya buat, kenapa saya memerlukan SPRM? Kerana saya nak SPRM siasat. Kalau SPRM siasat sah, laporan saya betul, dokumen saya betul. Kalau SPRM tak siasat, mungkin betul, mungkin tak betul. Jadi saya nak SPRM siasat. Kerana nak SPRM siasat, saya kena cari angle terbaik. Saya tak boleh cakap SPRM tolong siasat, mana apa namanya ni orang ni dapat duit. Saya tak boleh buat macam tu, sebab Tobat Ahum dia takkan siasat. Jadi saya buat angle mana? Angle dia ialah laporan saya berbunyi. Saya boleh baca banyak laporan saya dalam internet. Laporan saya berbunyi, tolong siasat kerana saya syak. Sama ada custom ataupun syarikat kargo mesti ada menipu sebab cincin harga 24 juta cukai kosong. Cukai kosong. 13, kita dapat maklumat lepas daripada itu KLIA Kargo Sepang telah turun pegawai-pegawai SPRM. Pegawai SPRM bertindak, antaranya yang maklumat yang kita ada daripada sumber yang dipercayai, pegawai syarikat kargo nama A. Krishnan kena ambil dengan SPRM daripada pukul 4 petang sampai pukul 3 pagi soal siasat. Sebab apa ni kan kita syak dia menipu. Saudara, nasib baik tak terjun bangunan kawan kita ni. Dia jawab mudah aja. Dia jawab apa? Dia kata cukai kosong ikut undang-undang. Sebab apa cukai kosong? Ingat belanjawan yang lepas, Najib telah pindah apa? Pindah apa belanjawan punya undang-undang, cukai punya undang-undang dengan hapuskan cukai seluar dalam, kain dalam, baju dalam, perhiasan wanita. Kita pun cakap, baik Najib, kita beli kain pasar malam kantau 310 saudara. Yang beli mahal ni dia, yang bawa belian mahal dia.
dia mansuh cukai semata-mata untuk memenuhi keperluan isterinya, saudara. Kan itu tidak salah, tapi itu kita tak peduli. Yang kita peduli apa? Kalau borang saya palsu, SPM siasat ke tidak? Tak siasat. Jadi borang saya sah betul. Saudara, bagai-bagai tuduhan muncul pula dalam website UMNO serentak dengan itu. Kononnya apa? Jacob & Co nak saman saya, Rosmah nak saman saya. Saya kata saya tidak sombong, saya tawaduk dengan Maha Pencipta, dengan kuasa yang lebih besar. Saya hanya orang kecil. Kalau dia nak saman pun saya terpaksa hadap, sebab demi mempertahankan kebenaran untuk menyelamatkan dana negara. Kononnya apa? Tuduhan cincin ni dah keluar semula 3-4 hari lepas 4 hari saja, 4 hari lepas cincin ni masuk. Keluar ke mana? Keluar ke Singapura, hand carry. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita, dia kata keluar semula, tak apalah, cincin kita betul. Cincin kita betul. Kemudian muncul pula, siapa dia? Bekas user Anwar Ibrahim yang dah masuk UMNO, keluar di TV3, keluar TV3. Dia cakap apa? Dia kata cabar cikgu buat laporan SPRM. Ini keluar dalam putusan Malaysia, ini keluar dalam TV3. TV3 tak tahu ke saya dah buat laporan SPRM? Putusan Malaysia tak tahu ke? Tahu. Tapi media ini saja nak keluar untuk bodohkan khususnya orang Melayu yang menonton media ini. Dia nak tunjuk, sedangkan saya dah sebulan lebih saya buat laporan SPRM pada ketika itu. Dia kata apa ayat dia? Dia kata Cikgu Bat sebenarnya dah tahu dan dia dah malu. Sebab cincin ini sebenarnya bawa masuk kepunyaan Besan Rosmah. Besan Rosmah ni orang Kazakhstan. Dia kata Besan dia ni keluarga pimpinan Kazakhstan. Kazakhstan ni dikuasai oleh bekas pimpinan Parti Komunis Kazakhstan. Maka Besan dia tu a part of family komunis. Jadi cuma Rosmah ni makamnya tinggi, dia boleh beza komunis baik, komunis jahat. Jadi menantu dia ni komunis baik, dia kata. Tetapi persoalan, mana cincin tu masuk lah. Tadi kau kata keluar, ini kau kata masuk. Jadi Rosmah pun jawab, Rosmah keluar TV, dia kata, saya ni semenjak daripada dulu orang suka fitnah saya. Ini pun fitnah. Banyak cantik muka kau, orang nak fitnah. Saya tak fitnah, saya tidak tuduh Rosmah. Saya cuba membongkarkan data yang kita ada. Akhirnya saudara, kita dapat borang yang menteri jawab ini. Kenapa menteri jawab? Kerana menteri dah tak tahu apa nak buat, jadi bagi jawapan bertulis. Cincin dah masuk, cincin dah keluar. Itu jawapan dia. Akhirnya saudara, dengan bantuan beberapa teman, kita dapat borang custom cincin tu keluar. Mereka lupa bahawa borang custom ni running number dia satu negara. Borang custom tak boleh ada pindaan. Borang custom ni kena bersih. Tetapi borang custom yang kita jumpa, yang dia tak dedah, dia nak serang kita dengan benda ini. Tapi kita dedah dulu. Borang custom saudara, borang custom itu macam resit jual bateri dekat kedai Akyong Pekan Lembau. Berpindah-pindah borang tu. Dan yang paling menarik saudara, kita berbandingkan fakta. Borang tersebut ditandatangani oleh Abdul Najib Abdul Razak, pegawai pembuat kuasa custom. Kita pun buat sedikit kajian. Kita pergi ke custom, kita buat kajian. Akhirnya kita buka laman web rasmi custom, Jabatan Custom Diraja Malaysia. Yang tertera ketika kita mengambil maklumat itu yang terakhir sekali ialah kemas ini terakhir 4 Oktober 2011. 4 Oktober 2011. Pegawai nama Abdul Najib Abdul Razak merupakan pegawai yang bertugas di cawangan perkhidmatan dan latihan ibu pejabat custom. Apa kejadah? Daripada ibu pejabat custom lari pergi KLIA, nak tanda tangan satu borang saja, lepas tu balik pergi ke ibu pejabat custom. Maknanya penuh keraguan.